Bersama saya Masro Malak dalam rentasan berita edisi 817. Antara paparan utama. Ekonomi bercelaru, Perikatan Nasional ternyata gagal. Jual balak tak bermakna ekonomi pulih. Indeks persepsi rasuah Malaysia merudum tidak mengejutkan. Siapa pengkhianat Melayu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sama ada darurat atau tidak, yang jelas negara kita tidak ditadbir dengan baik sejak 1 Mac 2020. Malah Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang selama ini dilihat menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin turut bersuara. Jangan tiba-tiba main umum saja, perlu sediakan payung sebelum hujan. Kita tidak mahu pengumuman penutupan ekonomi mengundang ekstra bahaya, ujarnya seperti dipetik UMNO online. Begitulah bunyi kenyataan Zahid berhubung laporan berkaitan Dewan Perniagaan dan Industri Kesatuan Eropah Malaysia Eurocham Malaysia bahawa kerajaan dijangka menutup hampir kesemua aktiviti ekonomi selepas 4 Februari depan jika Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 yang sedang dilaksanakan gagal mengekang penularan COVID-19. Setelah dikecam, Eurocham Malaysia mengeluarkan kenyataan baru bahawa perkara itu cuma perbincangan tidak rasmi Eurocham Malaysia dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Namun Zahid terus membidas kenyataan tersebut. Rasmi atau tidak rasmi, yang rakyat bimbangkan nawaitu sudah ada, cuma belum akad. Rakyat bimbang jika berdasarkan trend terkini jangkitan COVID-19, akad itu possible. Beliau mengakui penyokong PKP 2.0 tetapi turut meminta ia seiring dengan langkah-langkah membantu rakyat untuk mengharungi tempoh-tempoh sukar itu. Hilang tempat tinggal, kenderaan, waimah makanan dan minuman untuk seisi keluarga. Ini juga disaster yang perlu dielakkan, ujarnya seperti dipetik. Baru keluar dari gua ke YB. Ketika anda dan gerombolan anda menyokong kerajaan tebuk atap, tidakkah anda terfikir bahawa mereka itu sebenarnya langsung tidak ada idea bagaimana hendak mentadbir negara ini? Menteri MITI iaitu Datuk Seri Azmin Ali yang dahulu Menteri Hal Ehwal Ekonomi yang banyak menerima kritikan kerana dilihat gagal. Sementara itu, Muhyiddin pula bergantung kepada Scheme of Things untuk mendapat sokongan. UMNO turut bersekongkol dengan Perikatan Nasional apabila menerima pelantikan jawatan menteri dan timbalan menteri sehingga akhirnya Kabinet menggelembung sehingga bersaiz 3XL. UMNO gembira dengan menggaimah menyerupai jawatan GLC dan lain-lain yang diberi oleh Muhyiddin. UMNO juga reda dengan segala kebejatan yang berlaku apabila terus-menerus menyokong Belanjawan 2021. Satu dunia tahu kenapa UMNO menyokong Perikatan Nasional untuk menjatuhkan Pakatan Harapan. Semua yang dilakukan kerana takut Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Slogan No DAP, No Anwar digunakan untuk melanggar mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14. Janganlah acah-acah menentang Bersatu dan Perikatan Nasional tetapi takut bertindak kerana fail tertentu masih berada di tangan Perdana Menteri tebuk atap ini. Rakyat benci munafik. Inilah akibatnya apabila pemimpin politik tidak faham ekonomi, tidak faham perniagaan, tidak faham kesan pencemaran alam sekitar, tidak faham penderitaan rakyat dan tidak faham apa-apa pun. Sebab itu, terdapat penganalisis dasar berkata apabila politikus terbabit dalam ekonomi, tunggu sahajalah masanya ia merudum. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata, beliau amat menghargai keputusan kerajaan membenarkan sektor perhutanan dan perkayuan serta rantaian melibatkan pembalakan bersama lain-lain beroperasi seperti biasa berkuat kuasa 29 Januari lalu. Katanya, kebenaran ini akan memberi kelegaan kepada industri perkayuan terutamanya sektor perabot di seluruh negara. Ia turut memberi manfaat kepada mangsa-mangsa banjir bagi memperolehi bekalan perabot mereka yang musnah akibat bencana berkenaan baru-baru ini.
ujarnya dalam satu kenyataan lapor Harakah Daily 30 Januari 2021. Kebenaran tersebut diumumkan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada sidang medianya. Khairuddin menjelaskan sektor perabot dianggarkan menggunakan 85% bahan mentah tempatan untuk menghasilkan perabot. Katanya, kebenaran itu juga membolehkan sektor perkayuan untuk terus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau berkata ini akan memastikan bekalan bahan mentah yang mencukupi kepada sektor perkayuan di peringkat pemprosesan serta menghasilkan produk primer dan hiliran. Menurut Khairuddin, perdagangan sektor perkayuan bagi tempoh Januari hingga November 2020 masih menunjukkan prestasi yang baik dengan nilai ekspor berjumlah 19.8 bilion ringgit meskipun berhadapan dengan pandemik COVID-19. Wah, angkuhnya menteri yang pernah mengejek penanaman buloh sebab ia disebut oleh ahli Parlimen DAP Teresa Kok itu. Akhirnya, beliau terpaksa mencilat ludahnya sendiri apabila turut menggalakkan penanaman buloh setelah menjadi menteri. Banjir teruk membawa lumpuh melanda negeri pantai timur Semenanjung merosakkan harta benda rakyat termasuk perabot bukan disebabkan faktor semula jadi. Sebaliknya, bencana tersebut diburukkan oleh aktiviti penggondolan hutan yang semakin berleluasa. Berita harian memetik pakar geologi kejuruteraan dan mekanik tanah dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Nur Syahidah Muhammad Nasir sebagai berkata, penduduk kawasan rentan di negeri Pantai Timur Semenanjung berdepan risiko banjir teruk setiap tahun sekiranya aktiviti pembersihan hutan dibiarkan berterusan tanpa sistem tadahan air sebagai pelampung. Negeri di Pantai Timur khususnya Pahang dan Terengganu kini menunjukkan ciri ketidakstabilan aspek geologi di mana geomorfologi perbukitan dan perlembahan di dua negeri ini menyebabkan bencana alam boleh berlaku secara tidak terkawal, katanya seperti dipetik. Sudah tiba masanya, kata Nur Syahidah, kerajaan melakukan sesuatu termasuk membina sistem saliran alternatif di kawasan tanah tinggi bagi menyalurkan air ke kawasan landai secara sistematik terutama ketika hujan lebat berintensiti tinggi atau berdurasi lama. Jika pembalakan berterusan seperti sekarang, kita jangka banjir tidak terkawal akan melanda setiap tahun dan bukannya 5 atau 10 tahun sekali seperti berlaku sebelum ini, tegasnya. Tetapi menteri berkata pembalakan itu akan menghasilkan perabot baru bagi menggantikan perabot yang rosak akibat banjir. Nak ketawa atau nak menangis? Kenyataan menteri itu sama dengan mengorek lubang lagi bagi menampal lubang yang terjadi akibat pengorikan terdahulu. Menteri tahu tak kenapa negara luar masih membeli balak dan produk hiliran kayu dari Malaysia? Jawapannya, pemimpin negara lain yang sayang kepada hutan mereka dan tahu kesannya jika hutan digondolkan demi menghasilkan produk primer maupun hiliran. Tetapi Menteri Tebuk Atap dari gerombolan kakistokrasi bukan peduli sebab yang menanggung sengsara akibat banjir adalah rakyat. Khairuddin sepatutnya memikirkan pendekatan ekonomi GIG dalam industri 4.0 selaras dengan zaman milenium bukan hanya bergantung kepada sumber asli. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI bagi tahun 2020 yang merudum jatuh ke tangga 57 daripada 180 negara berbanding tangga 51 pada 2019 langsung tidak mengejutkan. Sebelum ini, Global Corruption Barometer 2020, Barometer Rasuah Global Asia 2020 menerbitkan laporan temu bual dengan hampir 22,000 orang yang tinggal di 16 negara atau wilayah di rantau Asia Pasifik. Laporan tersebut menunjukkan Malaysia dan Vietnam berada di hujung skala menunjukkan prestasi terburuk tanpa satu pun penilaian positif. Laporan itu berdasarkan tanggapan terhadap petunjuk: 1. Sejauh mana tahap rasuah dianggap meningkat? 2. Prestasi pemerintahan dalam menangani korupsi. 3. Tahap rasuah yang dirasakan di kalangan polis. 4. Pengalaman rasuah. Dan 5. Sejauh mana orang ramai berfikir bahawa orang biasa boleh melakukan perubahan dalam memerangi rasuah. Jawapan pada soalan sejauh mana tahap rasuah dianggap meningkat amat menyedihkan kerana 71% rakyat Malaysia beranggapan tahap rasuah meningkat. Petunjuk ini meletakkan Malaysia di tempat ketiga terburuk di bawah China dan Indonesia. Laporan itu juga menunjukkan 30% rakyat Malaysia merasakan kerajaan tidak melakukan yang terbaik dalam memerangi rasuah.
Pada masa yang sama, 25% rakyat Malaysia dalam kaji selidik berpendapat bahawa Perdana Menteri adalah korup. Peratusan itu adalah lebih tinggi berbanding 9 negara Asia lain. Contoh terdekat ialah Taiwan iaitu sebanyak 24%. Maknanya, Malaysia lebih buruk berbanding Vietnam 8%, Filipina 7% dan Kemboja 7%. Manakala 36% rakyat Malaysia yang ditinjau berpendapat ahli parlimen mereka adalah korup. Dalam soalan ini, Malaysia juga kalah dengan Filipina iaitu sebanyak 12%, Kemboja 6% dan Vietnam 6%. Menurut laporan yang sama, peras ugut seksual di Malaysia juga turut meningkat. Indeks rasuah global bagi Malaysia pernah jatuh ke tangga 62 daripada 180 negara pada tahun 2017 dengan skor indeks persepsi rasuah CPI 47. Kedudukan tersebut telah diperbaiki dalam tahun 2019 apabila Malaysia mendapat 53 poin naik ke tangga 51. Jom Channel berpendapat kejatuhan ke tangga 57 tidak boleh diterima sama sekali. Siapan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bahawa prestasi ini bukan terburuk kerana Malaysia hanya jatuh 2 mata dari 51 ke 53 seperti melepas batuk di tangga. Cukupkah hanya dengan sebuah kenyataan untuk mengambil maklum oleh Jabatan Perdana Menteri tentang kejatuhan indeks persepsi rasuah ini hanya dengan merujuk kepada Pelan Anti Rasuah Nasional NACP? Sedangkan kerajaan sudah pun mendapat amaran awal menerusi Global Corruption Barometer 2020 sebelum ini. Malah dalam ulasan mengenainya, Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSC, Wong Kah Woh pernah menyarankan keberkesanan NACP juga perlu dikaji semula. Namun dalam satu perkembangan yang berkaitan, Yayasan Wilayah Persekutuan YWP dilaporkan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Kah Woh berhubung kenyataan pengerusi PSC itu berhubung pembabitan penjualan 97 lot tanah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL kepada syarikat swasta. Mengulas mengenainya, Kah Woh berkata tugas PSC tidak wajar dipertikaikan atau ahlinya dikenakan sebarang ugutan tindakan undang-undang ketika menjalankan tugas rasmi itu. Segala tuduhan terhadap laporan PSC adalah tidak berasas kerana jawatan kuasa ini menjalankan siasatan terhadap mana-mana isu tanpa prejudis kepada sebarang pihak, kata Kah Woh dalam satu kenyataan. Justru tidak hairan indeks persepsi rasuah merudum. Jika badan siasatan seperti PSC pula diugut, semakin menjunam lagilah indeks persepsi rasuah di negara kita dan semakin ramai pelabur melarikan diri. Dalam sejarah politik negara, hanya di bawah pimpinan UMNO lah kuasa politik Melayu yang di awal tahun 1955 pilihan raya tempatan pertama memenangi hampir 85% kerusi menjunam kepada di bawah 2/3 pada pilihan raya 1959. Hanya di bawah UMNO, Melayu dahulunya mempunyai Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan, dua jawatan terpenting negara dari MCA dan Menteri Pembangunan Kerjaya dari MIC. Mereka lah sebenarnya menguasai pembangunan dan kewangan negara. Maka dari sejak merdeka sehingga ke tahun 1970-an, pentadbiran negara berada bukan di tangan Melayu. Malah hingga ke penghujung 70-an, di antara jabatan-jabatan kerajaan yang ada pada masa itu, semuanya dikuasai oleh pegawai-pegawai tinggi bukan Melayu, melainkan satu jabatan iaitu Jabatan Perhutanan. Itulah hakikatnya apabila seawal selepas merdeka, apabila UMNO dan pemimpin Melayu mula berkuasa, Melayu telah mula tergadai hak dan maruah diri di bumi Melayu akibat pemimpin-pemimpin Melayu yang mula menjual kuasa untuk kepuasan dan keseronokan peribadi. Sementara Melayu semakin miskin dan hina dan Tun Abdul Razak hanya mampu mengalihkan Melayu pada masa itu dikatakan tidak berharta hatta tanah tempat tinggal ke hutan rimba dijadikan peneroka dan kini 4 generasi mereka terperangkap sebagai peneroka Felda yang kini kekal sebagai peneroka seperti hamba dan terasing dari kelompok masyarakat Melayu dan desa yang jauh terbela dan dibela. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Felda dihancurkan oleh bukan Cina, bukan DAP tetapi oleh pemimpin UMNO itu sendiri. Inilah balasan UMNO Melayu Felda yang merupakan bank safe deposit kuasa UMNO yang sebelum ini menjamin 67 kerusi parlimen untuk UMNO. Sejarah tidak lupa siapakah angkara Singapura dan Pulau Pinang terlepas dari kuasa kita. Bukankah sejarah tercipta semasa UMNO memerintah negara? Di Singapura, dahulunya ada UMNO, begitu juga Pulau Pinang. Kedua-duanya terlepas dari tangan kita bukan kerana DAP tetapi kerana kita, kerana kelemahan pemimpin UMNO. Kenapa bangkitkan tentang Pulau Pinang dan menyalahkan DAP?
Bukankah lama sudah kuasa Melayu terlepas di Pulau Pinang juga kerana pemimpin UMNO? Bukankah UMNO yang merestui dan mengiktiraf parti gerakan yang berkuasa di sana? Kenapa salahkan DAP yang mengambil kuasa dari gerakan? Nasib Melayu kurang terbela di Pulau Pinang bukan kerana DAP. Malah peruntukan kerajaan negeri kepada pembangunan Islam di bawah DAP kini berlipat kali ganda. Dalam DAP ada wakil rakyat Melayu, dalam DAP ada ramai ahli Melayu. Mereka juga mendukung perlembagaan negara. Hanya yang ketara MCA dalam perbincangan Perhimpunan Agung berbicara dalam bahasa Cina, manakala DAP berbicara dalam bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. MCA di dalam perlembagaannya menolak perkara 152 iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan memperjuangkan sekolah Cina, tetapi perlu diingat ianya bukan perjuangan DAP. Maka kini berjayalah UMNO memesongkan pemikiran sebahagian Melayu ke arah membenci DAP, sedangkan DAP adalah juga parti yang dianggotai oleh Cina, India dan Melayu. Senjata makan tuan, begitulah bayangan pepatah Melayu. Pemikiran jahat UMNO terhadap DAP kini menarik ramai generasi muda Melayu yang berpendidikan menyertai DAP. Bahkan DAP kini memenangi hati bukan Melayu dan mendapat sokongan hampir 90% dari pengundi bukan Melayu, dan kini DAP menyertai PH yang dianggotai oleh 3 parti politik majoriti Melayu. Di mana UMNO dalam BN? Satu parti politik Melayu di antara 13 parti politik bukan Melayu. Sedarlah kenyatuan sesuatu bangsa zaman moden ini adalah ditentukan oleh bangsa mereka sendiri dan bukan kerana kejayaan kaum lain. Melayu hari ini akan menjadi bangsat kerana dibangsatkan oleh Melayu UMNO dan bukan oleh DAP. Apakah Cina rakyat Malaysia yang mengancam Melayu? Apakah segala ancaman dan kerosakan yang berlaku ke atas Wan MDB, SRC, LTAT, Tabung Haji, MARA, Felda, FGV, FIC, Bank Negara, pengkhianatan terhadap tanah rezerv Melayu yang kini hanya tinggal 12% dan di Johor skandal rasuah mengkhianati hak terhadap peruntukan hartanah Lot Bumi Putra bagi rakyat Melayu Johor adalah malapetaka dan angkara DAP. Sedarlah bahawa pemimpin-pemimpin Melayu UMNO yang diberikan kuasa dan amanah oleh Melayu kini yang menghancurkan serta merosakkan Melayu dan negara. Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Romala, terima kasih.